Baik, seterusnya kita akan bincang tentang bagaimana kita harus faham bahawa kita memerlukan kemahiran dalam asas timbangan dan sukatan dalam penyediaan makanan kita. Jadi alat yang sangat penting untuk kita gunakan dalam memastikan resipi kita, menu kita, makanan kita ini menjadi lebih tepat, kuantiti yang sama, rasa yang sama dan sebagainya, kita perlu memerlukan bantuan timbangan dan sukatan. Okay. Banyak jenis timbangan dan sukatan yang ada digunakan pada masa sekarang ini, dan seperti yang anda lihat gambar kat sini, banyak alat-alat timbangan dan sukatan yang mempunyai fungsi berbeza mengikut keperluan yang kita perlukan lah. Jadi alat pengukuran ini sangat penting dalam menyedia dan menghidangkan makanan dalam porsi, dalam menyediakan makanan yang berkualiti. Jadi keupayaan dalam kita menggunakan alat-alat ini sebenarnya dia memberi bantuan atau membantu kita dalam menjaga kos kita, dan agar setiap apa yang kita buat mengikut catuan dan juga mengikut standard yang kita telah tetapkan pada permulaan semasa kita setkan menu kita. Dalam sukatan, dia ada dua perkara utama yang perlu kita lihat, iaitu kalau dilihatkan dalam ini, iaitu ingredient measurement dan juga portion measurement. Ingredient ni bermaksud bahan, okay, sukatan bahan, dan lagi satu adalah portion measurement ataupun sukatan porsi. Berbeza dua-dua ni. Yang pertama, kalau ingredient bahan, kalau bahan ni dia melihat kepada berat kuantiti sesuatu bahan untuk kita masak, itu bahan. Kalau porsi pula, dia melihat kepada jumlah ataupun berat sesuatu makanan itu setelah dimasak dan akan dihidangkan kepada pelanggan. Yang tadi bahan, setiap bahan yang nak digunakan untuk memasak, dan porsi ni adalah bahan yang telah dimasak tu, beratnya, keseluruhan akan dihidangkan kepada pelanggan. Jadi dua benda yang berbeza. Jadi kena faham benda tu, bahan dan porsi. Okay? Jadi jumlah berat satu produk makanan yang disediakan untuk individu ni, iaitu porsi ni, dia boleh berbeza-beza. Ada setengah restoran yang meletakkan mungkin black pepper steak 360 gram untuk keseluruhan hidangan porsinya. Mungkin ada setengah restoran yang letakkan 400 gram, ada yang meletakkan 250, 300 dan sebagainya. Jadi porsi ni sangat berbeza mengikut restoran masing-masing. Jadi ukuran hidangan atau serving size ni pula adalah jumlah emam makanan yang disarankan standard untuk standard makanan kesihatan. Jadi kena pandai beza, porsi lain, serving size lain. Okay? Dan juga sukatan bahan lain, sukatan porsi lain. Jadi empat perkara ini perlu dilihat bahawa ianya adalah berbeza dan merujuk kepada perkataan yang berbeza, dan maksud juga berbeza. Baik, dalam kaedah sukatan kita ada empat jenis kaedah sukatan, iaitu berat timbangan, yang mana kita melihat kepada miligram, gram, kilogram, dan kelebihannya dia lebih tepat. Dia menggunakan penimbang yang lebih tepat adalah penimbang digital, lagi tepat, dan produk akan menjadi lebih standard. Jadi pengiraan formula resepinya selalunya banyak menggunakan kaedah ni. Yang pertama ni, iaitu berat timbangan. Yang kedua adalah melalui cecair ataupun digunakan sebagai volume. Jadi yang pertama tadi dipanggil mass, yang kedua dipanggil volume, iaitu volume ni kita melihat kepada cecair. Yang melihat kepada setengah ni menggunakan sudu teh, sudu besar, cawan, ml, okay, mililiter, liter dan pint. Jadi kelebihannya bahan ni disukat dengan lebih cepat dan tepat juga, dan sebenarnya kalau kuantitinya terlalu kecil tu ada sedikit masalah. Jadi selalunya kalau kita meletakkan kalau cecair terlalu kecil tu selalunya kita terpaksa pakai sudu dan sebagainya. Jadi dia ada sedikit di situ, ada sedikit keraguan lah, ada sedikit lebih atau kurang. Jadi yang lebih tepat adalah cantiknya kita menggunakan mass ataupun berat timbangan.
Jadi perbezaan antara berat timbangan mass ni dengan volume ni ada juga lebih kurang sikit lari. Tapi seakan-akan dia mungkin lari dalam 10. Kalau air dengan timbangan ni mungkin lari dalam 5 ke 10 gram. Jadi untuk yang ketiga adalah suhu. Jadi suhu ni berkaitan dengan Fahrenheit dan Celsius. Jadi di Malaysia kita banyak pakai Celsius, maka di negara luar banyak guna Fahrenheit. Akan ada masalah nanti apabila kita nak menukar di antara Fahrenheit ke Celsius, Celsius ke Fahrenheit. Dan akan ada bila kita lihat nanti bila oven, kadang-kadang kita beli oven tu kadang-kadang bersuhu Fahrenheit. Mungkin daripada luar negara, jadi kita kena convert lah dalam belajar. Kerana kita nak convert daripada suhu kepada Fahrenheit dan Fahrenheit kepada suhu. Dan seterusnya adalah jarak. Kita melihat pada jarak, kita menggunakan sentimeter, okay, desimeter, meter dan kilometer. Dan dia lebih, bahan ni diukur mengikut panjang, saiz panjang, dan mengikut gandaannya 10, 5, begitulah seterusnya. Jadi ada 4 kaedah sukatan yang kita gunakan, dan dalam masakan keempat-empat ni kita guna. Sebab berat timbangan ni selalu kita guna. Kita pastry guna, western cooking guna, semua kita guna. Cecair pun sama, pastry guna, western guna. Suhu pun sama, bila kita masuk oven dan sebagainya, dua-dua guna. Kan? Dan jarak ni selalunya kita apa? Bila kita nak memotong, menggunakan ruler ataupun menggunakan panjang sesuatu bahan makanan yang kita nak potong. Contohnya kita nak potong pastry dan sebagainya, kita nak potong, dia menggunakan saiz jarak kat situ. Jadi keempat-empat ni kita guna. Okay? Jadi itu sebersikit tentang asas timbangan dan sukatan yang perlu kita tahu.